Ini adalah pokok duit-duit ataupun money plant. Okey, orang suka simpan dalam rumah ataupun di pejabat sebab pokok ini sangat tahan lasak. Dan kalau tidak disiram selama 2 minggu pun dia masih okey. Cuma jangan simpan di tempat yang panas sebab pokok ni tidak suka tempat yang panas terik. Dia suka tempat yang redup ataupun dalam rumah. Dipercayai pokok duit-duit ni, pokok duit-duit ni boleh menghilangkan atau menyerap toksik ya dalam rumah ataupun di pejabat. Jadi sangat sesuai lah disimpan di dalam rumah. Dia ni boleh tetap tumbuh macam ni sampai 10 tahun pun dia masih boleh kekal tumbuh. Dengan syarat jangan bagi dia air berlebihan kalau ditanam dalam tanah. Okay. Pokok ini juga boleh direndam dalam air pun boleh tahan selama 10 tahun. Ini saya cakap tentang pengalaman sendirilah. Sebab memang saya pernah simpan dulu lebih 10 tahun di rumah. Dengan syarat jangan kejutkan dia. Maksudnya jangan bagi dia culture shock. Kalau macam tukarkan air dalam balang tu dalam seminggu sekali, buat seminggu sekali. Jangan buat 5 bulan sekali sebab dia akan terkejut. Pokok itu akan terkejut, dia akan culture shock. Kalau dia culture shock, nanti dia punya daun-daun tu akan menguning. Sebab dia mau menyesuaikan diri dengan air rendaman yang baru. Jadi lebih baik kalau tanam ataupun rendam dalam air, tukarkan air tu seminggu sekali supaya pokok ini biasalah dengan air tersebut. Okey, satu lagi kelebihan pokok ni ialah dia boleh macam orang katalah kan, menambahkan kualiti udara di rumah. Pokok ini kalau kita letak macam ni, biar dia tidak ada penyokong, dia akan menjalar macam ni ya. Dia akan menjalar ke bawah. Tapi kalau kita ikat ataupun ada pancang, dia boleh dililit pada pancang dan naik ke atas lah, bergantung kepada cara masing-masing. Tapi nampak macam berjuntai ke bawah ini lebih, kalau bagi saya lebih cantik lah. Dan satu lagi, yang juntaian ke bawah ni kita boleh letak balik di dalam pasu. Di dalam pasu ni yang akar ni kita boleh masukkan ke tanah, tanam akar tu ke tanah dan dia akan bertambah rimbun lah. Dia akan bertambah rimbun. Okey, untuk penjagaan pokok ni kita boleh baja jugalah. Kalau kita mahu daun yang lebar, kita boleh gembur-gemburkan tanah dia selalu. Gemburkan tanah tu mungkin sebulan sekali. Dan letaklah baja daun. Okey, letak baja daun. Tapi kalau letak baja daun, yang calit-calit yang putih ni dia akan kurang. Dia akan lagi banyak warna hijau macam ni. Kalau kita letak dia dekat luar, outdoor, dia akan banyak color macam ni. Yang ini sebenarnya saya baru saja letak di dalam. Saya baru ambil dari rumah. So, dia punya daun yang lama ni masih lagi ada calit-calit putih.
Tapi daun-daun yang baru semua hijau. Tengok ni, daun baru semua hijau dan berkilat ya. Kalau kita letak dalam rumah ataupun indoor, di pejabat ke, daun dia akan lagi berkilat macam ni. Tengok ini daun-daun baru berkilat. Ini daun lama. Daun lama dia kurang berkilat. Tapi kita boleh juga kasih dia berkilat. Kita sapu dengan sedikit sajalah minyak. Satu lapisan yang nipis sahaja. Dia pun akan berkilat. Macam daun yang baru ni. Okay. Itu saja untuk kali ini. So, jika kamu mahu letak pokok yang tahan lasak dalam rumah ataupun di pejabat, pilihlah pokok duit-duit ini. Sebab dia hanya memerlukan penjagaan yang sedikit sahaja dan kurang kurang dijangkiti penyakit lah. So, dia tahan lasak. Yang ini sebenarnya bukan penyakit ini. Hari tu saya tersalah. Ada ni, dia koyak sikit daun tu. Saya terkoyakkan dia waktu saya mengalihkan dia. Okay. So, itulah dia pokok duit-duit. Pun money plant.